Baik, kita mulakan Suratul Ankabut. Tajuk surah laba-laba. Baik, kita teruskan dengan ayat 24. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama maka tiada, kana adalah ia, jawaba kaumihi, jawapan kaumnya, illa melainkan, an bahawa, qalu telah berkata mereka, uktuluhu bunuhlah olehmu akannya, atau harrikuhu bakarlah olehmu akannya, bakarlah olehmu akannya. Fa'anjahu maka telah menyelamatkan ia akannya, Allahu oleh Allah, minar daripada api. Inna bahwasanya, fi zalika pada itu, la ayat sungguh jadi tanda-tanda, liqaumin bagi kaum, yu'minun mereka beriman. Semak semula. Allah Ta'ala yang menerangkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada ayat 24 ini, sebenarnya kaumnya telah kalah dalam segi hujah, tapi mereka tetap juga menyalahkan Ibrahim. Untuk menutup kekalahan itu, mereka hukum juga Nabi Ibrahim, hukuman yang begitu berat terhadap Ibrahim, bunuh bakar. Inilah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim, sedangkan mereka sudah kalah hujah, tapi tak nak juga mengalah. Fama kana jawaba qaumihi maka tiada adalah ia jawapan kaumnya, illa an qaulu melainkan bahawa telah berkata mereka, uktuluhu au harrikuhu bunuhlah olehmu akannya atau bakarlah olehmu akannya. Maknanya dua-dua ni, bunuh, bakar, dua-dua mati. Dibakar pun mati, dibunuh pun mati. Artinya dua-dua ni memang membawa kepada kematian, tapi mereka memilih untuk dibakar sahaja. Maka dikumpulkanlah api. Tak tahu berapa lama mereka mengumpulkan kayu-kayu api ini, sehingga meninggi bukit atau gunung. Nak bakar seorang ni, tapi api melampaui daripada kebiasaan. Jadi pendek kata, kalau satu kampung lah mencari kayu-kayan, dikumpulkanlah sehingga melonggok macam gunung, macam itulah. Dan mereka pun laksanakanlah.
maka dibakarlah Nabi Ibrahim di unggun api yang besar seperti gunung, ya. Pada masa itu, apa yang berlaku ketika Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api? Malaikat bertanya, "Wahai Ibrahim, mau tak engkau pertolongan aku?" Ya, kata Nabi Ibrahim, "Sekadar pertolonganmu, terima kasih ialah ada yang lebih besar daripada kamu, yakni Allah." Ya. Jadi Nabi Ibrahim tawaran malaikat ini, dia tak nak. Padahal kalau Nabi Ibrahim ambil tawaran malaikat ni, malaikat pegang Nabi Ibrahim, dicampakkan atau diletakkan satu tempat atau satu negeri yang ya mereka tidak ketahui. Ya. Selamat Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tak nak pertolongan daripada malaikat. Dia tahu ada yang lebih besar daripada malaikat, yaitu Allah. Ya. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah ucapan Nabi Ibrahim ketika dicampakkan dalam api. Lalu Allah katakan, "Ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim." Wahai api, hendaklah kau jadi sejuk dan selamatkanlah Ibrahim. Api yang sifatnya membakar, ya, mengganas, tapi Nabi Ibrahim tak rasa panas pun, rasa sejuk dan selamat. Ini dikatakan panjahullahu minan nar, maka telah menyelamatkan ia akannya oleh Allah daripada api. Tidak ada satu pun yang terbakar, baik pakaiannya, baik rambutnya, tidak sedikit pun ya terkesan daripada api itu. Habis padam api, ia tinggal debu. Nabi Ibrahim keluar daripada api tadi, ataupun ia bekas api tadi. Inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun. Bahwasanya pada itu sungguh jadi tanda-tanda bagi kaum mereka beriman. Disitulah tanda kebenaran orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, mengakui kekayaan dan kekuatan Allah Ta'ala. Ya, Allah berkuasa menjadikan api itu jadi sejuk. Ya, itu kuasa Allah Ta'ala. Sifat api membakar, tapi di sini tidak membakar. Ya. Ini kisah untuk dijadikan tanda pengajaran buat orang yang beriman. Ayat seterusnya, waqala, dan telah, qala di sini, ya, dan telah berkata ia, yakni Ibrahim, ya. Innama, sesungguhnya tidak lain, ittakhastum, telah mengambil kamu, min daripada, dunillah selain Allah, awsanan adalah berhala-berhala. Mawaddah, kerana kecintaan, bainikum, di antara kamu, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Suma, kemudian, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakfuru, ia kufuri, ba'dukum, sebagian kamu, bi ba'din, dengan sebagian, wa yal'anu, dan ia laknat, ba'dukum, oleh sebagian kamu, ba'don, akan sebagian. Wa ma'wakum, dan tempat kembali kamu,
An-nar ialah neraka. Wa ma lakum, dan tiada bagi kamu, min nasirin, daripada penolong-penolong. Baik, saya semula. Wa qala di sini ialah qala Ibrahim. Dan telah berkata ia, iaitu Ibrahim, innamat takhaztu min dunillahi awthana. Sesungguhnya tidak lain, telah mengambil kamu daripada selain Allah adalah berhala-berhala. Ya, sebenarnya kamu mengibadati selain Allah Ta'ala itu semuanya adalah berhala. Mawaddata bainikum, ya, kerana kecintaan di antara kamu, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Suma yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, ia mengkufuri oleh sebahagian kamu dengan sebahagian. Wa yal'anu ba'dukum ba'dah, dan ia melaknat oleh sebahagian kamu akan sebahagian. Di akhirat besok, ya, yang mengikut dengan yang diikut saling kafir mengkafirkan, saling tuduh menuduh, saling laknat melaknat. Ya. Kalau aku tak ikut engkau, tak adalah aku sesat kat sini sekarang. Dulu pasal aku, ya, ikut kemahuan engkau. Ya, aku, ya, turuti, ya, kehendak engkau. Ya, tapi, ya, engkau rupanya adalah penyesat besar. Jadi, ya, mereka akan kutuk mengutuk, laknat melaknat. Ya. Inilah yang akan berlaku. Walaupun yang mengikut ataupun yang diikut, tuan guru ataupun pengikut, pemimpin ataupun rakyat, ya, kalau kedudukan mereka sebagai orang-orang yang kufur di sisi Allah Ta'ala, wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali kamu ialah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tiada bagi kamu daripada penolong-penolong. Ya. Baik, sambung lagi. Fa amanah, maka telah beriman ia. Lahu, kepadanya, Lutun, oleh Lut. Wa qala, dan telah berkata ia, inni, sesungguhnya aku, muhajirun, yang berhijrah, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah, Al-Aziz, yang maha gagah, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Baik, saya masuk mula. Fa mana lahu Lutun, maka telah beriman ia kepadanya oleh Lut. Maknanya, yang membenarkan dakwah Nabi Ibrahim, seorang yang bernama Lut masa itu. Ya, Lut ini anak saudaranya Haran. Ya. Jadi dialah yang membenarkan dakwah Nabi Ibrahim. Wa qala, dan telah berkata ia, yakni Ibrahim, inni muhajirun, sesungguhnya aku yang berhijrah. Mana dia akan keluar daripada kaum ini, ila Rabbi, kepada Tuhanku. Ya, dia nak keluar hijrah. Ya. Dia nak pergi ke, ya, mengikut kehendak Tuhanku, arah ke Syam. Ya, dia pergi ke Syam. Innahu wal azizul hakim, sesungguhnya dia, ya, dia maha gagah lagi maha bijaksana. Ya. Daripada Iraq,
Nabi Ibrahim dia tinggalkan Irak, dia hijrah ke negeri Syam. Ya. Sebab apa? Dia hijrah daripada negeri kafir kepada negeri yang boleh memudahkan dia mengibadati Tuhan. Sebab ancaman buat dia sudah terlampau sangat sampai dia dibakar. Baik, sama lagi ayat seterusnya. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan lahu kepadanya Ishaq wa Yakub dan Yakub. Wa ja'alna, dan telah kami jadikan fi zuriatihi, pada zuriatnya, an-nubuwah, kenabian, wal kitab, dan kitab, wa atainahu, dan telah kami berikan akannya ajrohu, akan ganjarannya, fid dunya, di dunia, wa innahu, dan bahusnya ia fil akhirah, di akhirat, la minas solihin, sungguh daripada orang-orang yang soleh. Wa innahu tu terjemahkan kalau bahawasanya ia, ya. Kalau tadi terjemah dan sesungguhnya ia, terjemah dan bahawasanya ia. Wa innahu fil akhirati, dan bahawasanya ia di akhirat. Lam tu maknakan sungguh, sungguh daripada orang-orang yang soleh. Mari saya semula. Wa wahabna lahu, dan telah kami anugerahkan kepadanya, sesudah dia dianugerahkan Ismail, Nabi Ibrahim. Sesudah Ismail, Allah telah anugerahkan kepadanya anak yang bernama Ishak. Dan Ishak pula dapat anak namanya Yakub. Jadi Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Yakub inilah yang bergelar Israel. Gelaran di Israel itu Nabi Yakub. Sebab itu orang Yahudi meletakkan negaranya negara Israel. Sebab dia mengambil sempena moyang dia, Yakub. Jadi kalau sebut Israel itu adalah Nabi Yakub. Kita kadang jangan salah bercakap, salah cakap kita, jahatnya Israel ni. Kita telah menuduh Nabi Yakub jahat. Salah, Kalau jahatnya anak-anak atau keturunan Israel, itu tak apa. Tapi atau jahatnya Yahudi, itu tak apa. Tapi kalau kita sebut jahatnya Israel, itu salah. Kita benar-benar menuduh Nabi Yakub jahat. Atau hati-hati itu. Sebab Israel itu gelaran Nabi Yakub. Dan di Quran pun disebut gelaran itu. Illa Israel, melainkan Israel. Artinya Allah menyebut juga nama Yakub itu sebagai Israel. Jadi Israel bin Isa, Ishak bin Ibrahim. Itulah yang dikatakan sekarang ini sebagai kelompok Yahudi. Itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Kelompok Yahudi ini. Wa ja'alna fi zuriati nubuwah, dan telah kami jadikan pada zuriatnya, zuriat Ibrahim ini adalah nabi-nabi. Jadi keturunan daripada lepas Nabi Ibrahim ni, zuriat ini banyak nabi-nabi.
lepas daripada Yakub, Yusuf, ya, Musa, Isa, ya, lalas sekali Isa, ya. Semua itu lepas daripada Ibrahim dah, ya, berturut-turut Nabi, ya, untuk golongan Bani Israel. Dan juga, ya, wal kitab, dan dia juga mewarisi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, sampailah kepada Al-Furqan ataupun Quran. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan telah kami, Al-Furqan ni mana Quran ni? Al-Furqan mana Quran ni kepada Nabi Muhammad SAW. Itu juga adalah keturunan daripada zuriat Ibrahim. Sebab Nabi Muhammad zuriat daripada Ismail bin Ibrahim, ya. Jadi mewarisi kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga Al-Furqan atau Quran. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan telah kami berikan akannya ganjarannya di dunia. Ya, di dunia Allah telah memberikan ganjaran yang baik, ya, yaitu agama yang diwarisinya. Wa innahu, ya, fil akhirati, dan bahwasanya ia di akhirat, la minas solihin, sungguh daripada orang-orang yang soleh, ya, tergolong kepada orang yang soleh, iaitu mempunyai darjat, buat mereka darjat yang tertinggi. Sebab itu bila kematian selalu kita akan, ya, mintakan doa supaya dia digolongkan dalam kalangan orang-orang yang soleh si mati itu. Kenapa? Ya, sebab golongan orang yang soleh ini adalah golongan para nabi, ya, anbiya. Jadi, ya, kita minta supaya digolongkan, ya, si mati itu dalam kalangan orang-orang yang soleh. Baik, sama lagi, ya. Ayat selanjutnya, Waluton, dan Lut. Qala, ingatlah di waktu. Qala, telah berkata ia. Di qaumihi, bagi kaumnya. Innakum, bahwasanya kamu. La ta'tuna, sungguh kamu datangi. Al-fahisah, akan kekejian. Ma, tiada. Sabaqakum, telah mendahului ia akan kamu. Telah mendahului ia akan kamu, biha, dengannya. Min ahadin, daripada seseorang. Minal alamin, daripada sekalian alam. Saya mau balik. Cerita Nabi Ibrahim dah habis sampai ayat 27 tadi. Ayat 28 ini menceritakan Nabi Lut pula. Ya, yang mana tadi diterangkan Nabi Lut itu yang, ya, menerima dakwah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia juga sebagai seorang nabi. Ya, dan dia berkata kepada kaumnya, Waluton, dan Lut. Idh qala liqaumihi, di waktu ia berkata kepada kaumnya, ya. Innakum, ya, sesungguhnya, innakum, sesungguhnya kamu. Innakum, bahwasanya kamu, sebab ada lam. Innakum, bahwasanya kamu, la ta'tunal fahisyah, sungguh kamu datangi akan kekejian. Kekejian yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ini, ya, dia minat sejenis. Mana lelaki ni minat lelaki, ya. Inilah dikatakan kaum Nabi Lut, ya, dia punya perangai pelik, ya. Dia tak minat perempuan, dia minat lelaki, ya, lelaki dengan lelaki. Kata Nabi Lut, ma sabaqakum, tiada telah mendahului ia akan kamu, biha, dengannya, min ahadin, daripada seseorang, minal alamin, daripada sekalian alam. Maknanya belum pernah berlaku di alam ini perbuatan suka sejenis sejak zaman Nabi Adam, ya, sampai kepada Nabi Ibrahim.
belum ada manusia yang suka dengan sejenis. Tapi ya, kaum Nabi Lut ni dia adalah manusia yang pertama yang telah melakukan perangai keji, iaitu suka dia dengan sejenis. Jadi perempuan hanya diabaikan, isteri hanya perhiasan. Ya. Dia suka kepada sejenis, kaum sejenis. Ya. Sebab itu penyakit ini, ya, penyakit yang dia dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai sekarang pun ada lagi manusia-manusia yang masih berperangai kaum Nabi Lut. Ada negara-negara yang menghalalkan perkahwinan sejenis. Sebab itu di tempat kita ni, ya, ada golongan yang nak menghalalkan, ya, kaum sejenis ni dan nak minta supaya boleh, ya, dijadikan sebagai kedudukan, ya, suami isteri. Ya. Kalau diluluskan, ia bukanlah kita sebagai negara Islam. Sebab negara Islam tidak meluluskan, bahkan itu adalah perbuatan yang telah Allah laknat dia. Ya. Perhatikanlah, ya, lautan mati. Itulah contoh yang boleh jadikan iktibar sampai sekarang. Bukan hanya sebagai lawatan saja, suka-suka, tapi ambillah iktibar. Itulah manusia yang Allah bumi yang diterbalikkan oleh Allah. Kerana manusianya sudah berfikiran terbalik. Ya, Allah jadikan lelaki dan perempuan sebagai pasangan. Dia pula minat, ya, satu jenis. Kadang lelaki dengan lelaki, sekarang perempuan dengan perempuan. Ya. Jadi ya, ingatlah, itulah perbuatan yang Allah sudah kutuk dan pernah diterbalikkan negaranya, ya, atau negerinya. Sampai sekarang masih ada lagi lautan mati. Ya. Pergilah ke Jordan tengok, ya, itulah lautan mati. Ya. Atau Google je pun boleh dah sekarang ni. Ya. Baik, ya. Sambung lagi. Innakum, adakah bahawasanya kamu, la ta'tuna, sungguh kamu datangi, ar-rijal, akan laki-laki, wa taqta'una, dan kamu potong, dan kamu potong as-sabil, akan jalan. Wa ta'tuna, dan kamu datangi, fi nadikum, dalam majlis kamu, al-munkara, kemungkaran. Fama kana, maka tiada, fama, maka tiada, kana, adalah ia, jawaba qaumihi, jawapan kaumnya, illa, melainkan, an, bahawa, qalu, telah berkata mereka, itina, datangkanlah oleh engkau kepada kami, datangkanlah oleh engkau kepada kami, bi azabillah, dengan azab Allah, in kunta, jika adalah engkau, minas shadiqin, daripada orang-orang yang benar. Ayat 30, ya. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku,
unsurni, tolonglah oleh engkau akan daku, alal qaumi, atas kaum, al-mufsidin, orang-orang yang buat kerosakan. Saya masuk mula ya. A'innakum lata'atuna rijal. Adakah bahawasanya kamu sungguh kamu datangi akan laki-laki? Maknanya, perangainya, sifatnya suka kepada lelaki. Kalau nak tahu, orang-orang luar ni takut masuk ke negeri Sadum ini, negeri kaum Nabi Lut, takut. Orang luar lelaki ni masuk ke negeri itu, ya memang habis. Ya, sebab itu ya orang-orang takut nak masuk negeri itu. Dia dah tahu, mereka dah tahu. Ya. Orang negeri Sadum ni bila nampak lelaki luar, ya, dia dah gila dah jadi. Ya. Dah tak tentu hala lagi dah. Ya. Itu orang luar takut nak masuk ke negeri Sadum ini. Ya. Jadi yang kedua sifatnya watak ta'una sabil, dan kamu putung akan jalan. Bahasa putung jalan ni maknanya merompak. Merompak, menyamun. Ya. Ini bahasa putung jalan namanya. Ya. Maksudnya ialah mereka merompak, menyamun, menyekat orang. Ya. Ini dikatakan sebagai putung jalan. Ya. Kemudian wata'tuna fi nadikumul munkar, dan kamu datangi ya akan majlis kamu ya kemungkaran. Maknanya dia membuat keji. Ya, majlis kemungkaran. Ya, lelaki dengan lelaki. Itu dikatakan sebagai majlis mungkar tu. Ya. Jadi bila dinasihatkan oleh Nabi Lut ini, apa jawapan kaumnya? Fama kana jawaba qaumihi, maka tiada adalah ia jawapan kaumnya illa an qalu, melainkan bahawa telah berkata mereka, itina bi azabillah in kunta minas sadiqin. Mereka kata apa? Ya, datangkanlah oleh engkau kepada kami dengan azab Allah jika adalah engkau daripada orang-orang yang benar. Dia cabar Nabi Lut, hai Lut, ya, kami tak nak dengar ya apa juga nasihat darimu. Datangkanlah azab Allah tu kalau benar. Kalau engkau benar, datangkan sekarang pun tak apa. Macam itulah permintaan mereka. Ya. Jadi, ia sampai satu peringkat yang mereka ni sudah melampau. Sampai mengatakan, engkau ni orang-orang suci tak layak duduk di sini. Engkau pergi berambuslah keluar daripada negeri ini. Ataupun kami bunuh kamu atau kamu keluar daripada tempat ini. Macam itulah kekasaran yang mereka buat terhadap Nabi Lut. Ya, Nabi Lut tak ada jalan melainkan mengadu kepada Tuhannya. Qala, telah berkata, ya Rabbin surni, wahai Tuhanku, tolonglah oleh engkau akan daku alal qaumil mufsidin, atas kaum orang-orang yang buat kerosakan. Ya, mereka sudah ancam ya memberi kata dua. Ya, kalau tak keluar, dia akan bunuh. Ya. Jadi ini Nabi Lut tak ada lain melainkan minta tolong pada Allah Ta'ala. Ya. Dan Allah telah memperkenankannya ya doa Nabi Lut ini. Ya. Akhirnya kaumnya Allah binasakan ya, dengan keadaan yang paling mengerikan. Ya. Itulah azab di dunia yang diterima oleh kaum Nabi Lut. Ya. Baik, ya, kita sampai situ untuk Al-Quran sampai ayat 30. Kita sambung dengan pelajaran sorof kita. Tengok kita buat semakan sampai bab apa hari itu. Sekejap ya, saya buka mic. Okey, boleh buka mic. Ayat apa?
Ayat bab apa? Bab apa hari itu? Bab formasi. Okey. Apa dia? Yang pertama apa? Ha? Homework dia apa tu? Ha? Yang lain tak buat ke? Yang lain tak cakap pun? Tu. Betul ya. Okey, kalau betul kita lain tak dengar. Ya. Itulah ada yang Okey. Kita buatkan tasrif yang dibagi, iaitu wazan khumasi. Ya, wazan dia dulu yang mula-mula yang dibagi ialah ta'allama ya ta'allamu, ta'alluman, ta'allam, la ta'allamu, ta'allimun, muta'allamun. Ya, yang dibagi untuk latihan iaitu tahammala. Ya. Daripada perkataan hamila, bawa, pikul, ya, ini tanggungan, menerima tanggungan. Baik, tahammala mudhari'nya apa? Ya tahammalu masdarnya tahammulan. Amar tahammal nahi la tatahammal. Isim fa'il mutahammilun, isim maf'ul mutahammalun. Ya. Tak apa. Itu nombor 1. Nombor 2 apa? Siapa yang berdengung-dengung ni? Ya. Ya. Cuba tutup. Mendengar tak? Iyalah Datin. Datin punya. Datin punya mendengung. Mic dia bukan orangnya. Orangnya okey. Ya mic dia yang mendengung. Ya. Ada bunyi kuat. Okey, kita teruskan yang kedua. Tajahala. Mudhari'nya apa? Ya tajahalu masdarnya tajahulan, isim fa'il. Isim fa'il, fi'il amar, sorry. Tajahal nahi la tatajahal, isim fa'il. Mutajahilun, isim maf'ul. Mutajahalun. Saya ulang ya. Tajahala ya tajahalu, tajahulan, tajahala, tatajahal, mutajahilun, mutajahalun. Okey, nombor 3 apa? Iktabaro. Iktabaro mudhari'nya ya tabiru, amar, masdar dia. Iktibaron, amar. Iktabir, nahi. La ta'tabir, isim fa'il. Mu'tabirun, isim maf'ul. Mu'tabarun. Saya ulang ya. Iktabara, ya'tabiru, iktibaron, iktabir, la ta'tabir, mu'tabirun, mu'tabarun. Okey, nombor 4 apa? Inqasama. Cuba buat. Inqasama mudhari'nya yanqasimu. Masdarnya
inqisaman. Amar inqasim, nahi la tanqasim, isim fa'il. Munqasimun, isim maf'ul. Munqasamun. Okey. Saya ulang. In qasama yan qasimu inqisaman inqasim la tanqasim munqasimun munqasamun. Yang akhir apa? Izraqa. Okey, izraqa mudhari'nya yazraqu. Masdarnya izriqaqan. Izriqaqan. Amar izraqqa. Nahi la tazraqqa. Isim fa'il muzraqun, isim maf'ul. Muzraqun, ya. Jadi fi'il madhi dengan fi'il amar sama dalam yang nombor 5 ni. Ya, isim fa'il, isim maf'ul sama. Yang nombor 5 ni ada sabdu akhir, yang lain tak ada sabdu akhir. Saya ulang, izraqa yazraqu izriqaqan izraqa la tazraqa muzraqun muzraqun, ya. Baik, ya. Untuk pengetahuan ya semula, untuk memahami fi'il amar, tengok fi'il madhi, ya. Baik semula kepada perkataan tahammala tadi. Tahammala kalau nak jadikan fi'il amar, matikan huruf akhir tahammal. Jadilah fi'il amar. Dengan ringkasnya, kalau kita jumpa fi'il madhi, tak payah nak tasrif sampai fi'il amar. Tengok fi'il amar, tengok madhi dah boleh buat fi'il amar. Itu cara ringkasnya. Jadi kalau tahammala, fi'il amarnya apa? Tahammal. Tahammal. Kalau tajahala pun sama. Cuba matikan ujung. Tajahal. Tajahal. Jadi fi'il amar. Ulang balik. Tahammala, fi'il amarnya tahammal. Tajahala, tajahal. Iktabaro tak boleh iktabar. Salah. Iktabaro kena iktabir. Sebab awalnya baris bawah. Nombor 1, nombor 2, awalnya semua baris atas. Tahammala, tajahala, awal baris atas. Yang nombor 3, iktabaro mula daripada bawah. Jadi bawah, akhir juga bawah. Iktabir. Jangan iktabar, salah, ya. Ulang balik. Kalau iktabaro jadi apa? Iktabir. Kalau inqasama, inqasim. Sebab awalnya baris bawah. Sama dengan nombor 3. Inqasama, inqasim. Ini cara ringkas. Nampak saja fi'il madhi, kita dah tahu fi'il amar, tak terfikir-fikir lagi. Ya? Terus boleh buat inqasim. Tapi kalau nombor 5 ni, dia sama dengan madhinya. Kalau izraqa, amarnya juga izraqa. Ya? Baik, sekali lagi, ya. Daripada nombor 1, jadikan amar. Tahammala jadi tahammal. Tajahala, tajahal. Iktabara, iktabir. Inqasama, inqasim. Izraqa sama. Okey, dalam segi makna pula untuk mengingatan, ya, segi makna. Bertambah biru itu adalah kata dasar. Kalau mengikut wazan, apa makna dalam madhi? Kalau madhi bertambah biru, apa nak terjemah? Telah bertambah biru ia. Kalau mudhari', ia bertambah biru. Kalau masdar, bertambah kebiruan. Okey. Amar, bertambah birulah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau bertambah biru. Kalau isim fa'il, yang bertambah biru. Kalau isim maf'ul, yang ditambah biru. Letak tambah, ya. Letak di, yang di. Okey, ini nombor 5. Kalau nombor 2 macam mana? Nombor 2, cara meletak makna mengikut wazan.
maknanya pura-pura bodoh atau pura-pura jahil. Kalau Mahdi? Nanti, okey? Berbodoh-bodohan. Sebenarnya sebenarnya macam tu. Tapi dia wazan macam ni, kita boleh letakkan asal dia ada makna ganda. Contohnya pura-pura bodoh atau makna uh, macam apa? Berbodoh-bodohan, ya. Jadi kalau kita terjemah berbodoh-bodohan susah pula, bermain-mainan tak apa. Ya. Okey, kita letaklah mana pura-pura bodoh, ya. Kalau Mahdi apa? Telah pura-pura bodoh ia. Kalau mudhari'? Ia pura-pura bodoh. Kalau masdar? Pura-pura kebodohan. Bolehlah. Amar? Pura-pura bodohlah oleh engkau. Tambah je lah ujunglah dengan engkau tu. Ya, pura-pura bodohlah oleh engkau. Kalau nahi, apa nak tambah? Jangan engkau pura-pura bodoh. Kalau isim fa'il? Yang pura-pura bodoh. Kalau isim maf'ul? Yang dipura-purakan bodoh. Ya. Baik, ya. Untuk bab khumasi ni, kira dahulu. Nombor 3. Bagi Nora. Masdar Nora. Nombor 3. Tak suruh Nora buat. Apa dia? Apa dia? Ya. Adalah orang lain pula tu. Tak apalah, tinggal sikit je. Tak apa, boleh. Tak. Mengambil pelajaran tu dah masdar dah tu. Ada sama lah tu mengambil pelajaran. Ya, sebab pelajaran tu dah masdar. Ya. Pengambilan pelajaran dah lain tu. Mengambil pelajaran tu dah masdar. Ya. Okey. Jadi untuk nombor 5, artinya semua dah lulus lah, ya. Kira dah lulus lah semua nombor 5, ya. Bab khumasi ni. Dan akan datang bab sudasi. Bab sudasi sama dengan bab sulasi. Kena latihan nombor 1 untuk nombor 1, nombor 2 untuk nombor 2, nombor 3 dan nombor 3 seterusnya lah. Yang sudasi ni tak banyak. Sudasi ni dia wazan ada 4 sahaja. 1 untuk nombor 1, ya. Jangan 1 buat 4, salah. 1 untuk nombor 1. Jadi kenapa disebut sudasi? Sudasi ni sebabnya fi'il madinya 6 huruf. Ya. Jadi saya akan hantar kejap lagi. Dan itu untuk latihan akan datang bab sudasi, ya. Cuba latih bab sudasi pula akan datang. Okey, sekadar itu dulu. Mudah-mudahan ya kita dapat manfaat dari pelajaran tadi, insya-Allah. Sadaqallahul azim.